Ibu ayah terima kasih sebab jaga dan semua jasa ibu ayah kepada abang, kakak dan adik. Terima kasih. 我是艾莎老师，可以叫我艾莎老师。 Assalamualaikum, saya Muhammad Azlan. Anak saya bernama Sofia binti Muhammad Azlan. Dia sudah berada di Mumtaz selama 2 tahun. Kenapa saya pilih Mumtaz? Sebab satu, dia penjagaan kanak-kanak peringkat awal yang menitik beratkan atau ada intipati robotik dan Islamik. Gabungan ni membuatkan saya pilih Mumtaz lah untuk anak saya belajar di peringkat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala syukur kita dapat pada Allah Taala kerana Allah bagi ruang dan peluang pada pagi ini kita dapat bersama-sama di Mumtaz Generation. Kita bagi tepukan yang gemuruh dulu untuk Mumtaz Generation. Saya malu-malukan kedatangan empunya yang memiliki Mumtaz ini, Cik Muhammad Syafiq bin Zulkifli dan Puan Elina Jalil dan seluruh warga kerja, termasuklah tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini adalah juga tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, topik kita hari ini pun sangat-sangat rare. Super Mom, Super Dad sebelum Mama jadi hijau. So hari ini kita nak sama-sama nak belajar lah. Sebelum tu saya nak baca juga yang mana kita punya majlis ini ditaja oleh Mumtaz Generation International Excellence Through Wonder, the first Islamic Technology and Leadership Preschool in Malaysia. Saya rasa satu-satunya preschool yang buat pasal robotik. Sebelum ni kita dengar pasal sains kan, kita dengar pasal English, ada yang nak ambil Mandarin. The first time saya sampai sini dengar pasal robotik untuk preschool. Wow, kan. So kita nak persilakan Al-Fadhil Ustaz Pio Razi untuk memberikan introduction kita punya muqaddimah pada pagi ini berkenaan dengan topik kita, insya-Allah. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Azhar, sahabat saya. Mumtaz adalah kalimah dalam bahasa Arab yang bermaksud excellent. Dan anda adalah ibu bapa yang excellent dan pengusaha yang excellent dan juga anak-anak yang excellent berada di tempat yang excellent. Alhamdulillah. Super Mom, Super Dad. Kenapa nak letak perkataan super? Sebab kita kena jadi extra. Kena jadi extraordinary. Kan? Jadi perlukan satu tenaga ekstra, dan hari inilah yang kita nak dengar perkongsian daripada tuan-tuan perempuan yang ada tenaga ekstra ni. Mungkin kita boleh sharing. Inilah konsep Hadis Open Mic. Mudah-mudahan ianya diberkati dan kita dapat sesuatu pada hari ini, insya-Allah. Silakan. Syukran katsira pada tim Hadi Open Mind untuk pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kepada ibu bapa yang sudi datang pada hari ini. Walaupun orang kata kita select, mungkin ada ibu bapa kita memang beratus, tapi kita tak boleh nak pilih semuanya, tapi kita cuba pilih yang seadanya. Alright. Setiap ibu bapa dia ada cara tersendiri handle anak masing-masing. Contoh, ada anak yang umur 2 tahun, pendekatan berbeza. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Wak Ima dah sekolah rendah, dah sekolah menengah pun pendekatan berbeza. So dalam buku Sebelum Mama Jadi Hijau ni, insya-Allah ada kupasan lah sedikit untuk macam mana nak handle family jadi lebih harmoni, insya-Allah, daripada Haru Biru. Marah, beremosi, itu fitrah. Itu fitrah. Semua orang ada perasaan marah. Cumanya yang membezakan kita dengan orang lain adalah cara kita kawal diri kita, cara kita kontrol diri kita. Jadi membezakan kita dengan ibu bapa yang lain adalah ilmu. Kadang-kadang bila kita tak ada ilmu, kita akan langgar tembok je mengemudi keluarga kita. Bila dah ada ilmu tu, kenalah execute, kenalah ada tindakan, kan? So setiap saya tengok setiap level anak tu memang kena ada ilmu dan perlukan approach yang berbeza. Dia tak boleh you approach macam umur anak 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, you guna method yang sama untuk didik anak sekolah rendah. Dia agak berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, yang ini adalah first writing saya, so that saya tak nak ibu bapa yang di luar sana langgar tembok macam pernah saya buat dulu.
So at least you ada garis panduan. Oh yang ini in a simple way. Santai je. Sebenarnya didik anak ni sangat best, seronok sangat. Tapi sekiranya ada ilmu. Baik, sebelum saya bagi sharing yang pertama, saya nak bercerita kepada anda semua, Super Mom, Super Dad ni, amazing parents, amazing kid yang beraspirasi membantu ibu bapa moden membentuk sebuah keluarga techno-leaders yang ceria, produktif dan berjaya dalam era teknologi moden dengan hanya menggunakan teknik yang mudah, cepat dan seronok untuk diaplikasikan. Jadi kalau nak tahu style parenting anda, boleh check it out www.sebelummamajadihijau.com. Dan sekarang ni kita nak mulakan pentas kita dengan sharing yang pertama. Saya nak persilakan Puan Nur Farhani binti Muhammad Ramli. Tafadhal mashkura. Okay, nama saya dan Puan Nur Farhani binti Muhammad Ramli. Saya mempunyai 3 orang anak dan saya pula sebagai pensyarah di Kolej Komuniti Ikip Beruang dan mengajar dalam bidang kulinari. So, kalau nak mengatakan pasal super mom, super dad, saya rasa saya lah paling super mom di dunia ni. Sebab saya mempunyai anak 3 orang. So, saya juga mempunyai anak di tempat saya bekerja, iaitu seramai SEM 1 saya berkira seramai 20 orang, SEM 2 seramai 26 orang dan juga SEM 3 seramai 25 orang. So saya rasa saya lah super mom yang orang kata the right lah rasanya. So kalau di kolej saya dikenali sebagai mak tiri. Mak tiri. So sebab dalam mendidik anak-anak ni, especially berperingkat, maksudnya berbeza-beza usia, pendekatan dia macam kita punya Puan Elina cakap memang berbeza. Kadang-kadang macam kalau saya balik kerja kan, ada satu hari tu saya balik kerja, saya tengok rumah tu dah bersepah tau. Ibu jangan marah lagi. Kalau mak tukar hijau tu suruh adik-adik cepat-cepatlah kemas rumah. Takut jadi lagi teruk lah. Okey, ibu jangan turn colour lagi. Okey, abang akan susun, dia kata. Okey, adik buat adik kemas ni, kakak kemas kat luar, abang kemas tolong ibu. So, benda macam tu tak sempat jadi hijau saya rasa. Kadang-kadang saya rasa kesian tengok mak setiap hari duduk kat dapur masak nasi. Jadi, tolonglah mak. Dia akan cakap, ibu nak abang tolong ibu masak nasi ke? Dia kata, walaupun sekelumit dia cakap tu, kita rasa macam ya Allah Tuhan, dia memahami. So daripada situlah dia akan mengurangkan bebanan dan tekanan kita sebagai ibu, dia memahami. So selain itu juga, walaupun saya garang, orang kata saya mak tiri, tetapi apa-apa masalah, walaupun diorang dah habis belajar, diorang still contact saya. So bila diorang up kat status rindunya Puan Hani, mak kedua kami. So saya terharu tahu kalau pelajar menganggap kita macam tu. So sampai datang rumah pun ada, Puan Lina. So saya paling terharu bila student naik atas pentas. Inilah kejayaan daripada kami punya lecturer. So itu yang saya terapkan pada anak-anak saya. Ketegasan dan juga kena cerita consequences dia kenapa. Jangan sembrono kata tak boleh macam ni, tak boleh. So maksudnya kita kena, kalau you buat, apa kesan? Tapi saya berpegang pada sekiranya perasaan amarah pada ibu bapa akan menjauhkan dua hati. Itu saya pegang. Itu saja. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Puan Nur Farhani binti Muhammad Ramli. Masya-Allah, satu sharing yang sangat baik. Betul, mama kalau kat rumah selalu jadi incredible hak ke? Nanti mama marah pula nanti. Okey, baik, insya-Allah. Kita nak teruskan dengan sharing kita yang seterusnya. Kita persilakan Puan Yasmin binti Syarifuddin. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum semua, pada ibu bapa dan juga pengasas Mumtaz Generation. So anak saya dua orang, berumur 6 tahun depan ni. Seorang lagi umur 2 tahun lebih. So saya tak bawa sebab dia memang lasak. Dan saya risau juga saya jadi hijau pula kat sini nanti. Okay, so sharing sikit lah apa yang terjadi masa PKP, masa bulan Mac tu. Kena bekerja dari rumah. So saya bangun macam biasa bekerja, tapi pukul 9 saya dah kena attend untuk meeting online setiap hari. So dalam masa yang sama, bila kita tak boleh keluar, kita kena prepare breakfast awal, kita kena ready semua kan. Tapi bila dia orang bangun awal,
Ibu, Arisa nak ni, Arisa nak tu. Cakap, ya Allah, ibu tengah work ni, tengah meeting ni. So, kita macam tak dapat nak control kita punya emosi. Dalam masa yang sama, bos nak kita siapkan kerja ikut time. Sometimes kita rasa macam hilang kawalan dan ada suddenly tu saya rasa saya dah menangis. Sebab suami saya perlu bekerja. Kita work from home, dia masih bekerja. So, bila kita beritahu dia apa perasaan kita, dia kata dia pun kena bekerja. Dia lagi terpaksa bekerja. Tak boleh cuti langsung. So, kita tak tahu macam mana nak bagi tahu orang yang kita sangat pressure. So, ada masa tu saya, bila dah hari-hari macam tu, saya kata, sampai bila saya nak berkelakuan macam ni? Terus-terus marah, nanti saya pun akan sakit kan. So apa yang saya buat, saya duduk satu tempat. Bila saya marah, saya tarik nafas. Lepas tu saya pergi balik ke anak saya terangkan kenapa ibu marah. Minta dia faham saya bekerja dari rumah dan saya kena ada siapkan sesuatu kerja. So bila ibu tengah buat sesuatu kerja, boleh tak Arisa pergi main dengan adik, buat sesuatu. Tak apa, you sepahkan je rumah tu, tak apa. Nanti habis kerja ibu kemas. So saya minta dia faham saya dan saya terangkan kenapa saya marah macam mak kau hijau. Sampai kan dia pun dah tahu. Dia dah tahu tagline mak kau hijau. Jangan adik, jangan, nanti mak kau hijau, dia kata. Kan betul tak Aisyah? Aisyah pun cakap, ibu dah nak jadi hijau. Dia sendiri dah tahu tagline tu. Mungkin saya boleh dapat tips-tips yang boleh bantu saya untuk ajar anak-anak saya lepas ni. Baik, Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak Puan Yasmin binti Syarifuddin. Saya kena percaya apa yang dilalui oleh situasi Puan Yasmin sedikit sebanyak mungkin ada dalam kalangan kita yang juga melalui perkara yang sama. Tambah-tambah pandemik. Kalau ikut statistik PDRM yang dikeluarkan 3 hari lepas oleh utusan, purata yang bunuh diri disebabkan stres dan depres adalah sebanyak 30 orang sebulan. Kan? So ini yang saya rasa program-program sebegini adalah sedikit sebanyak memberi ruang kepada kita untuk berkongsi, melepaskan apa yang ada, supaya untuk kita nak takmil istiqamah macam saya sebut awal tadi lah, kita nak saling melengkapi antara satu sama lain, insyaAllah. Baik, saya nak teruskan dengan share kita yang seterusnya. Okey, kita persilakan dulu Puan Nur Hafizah binti Hassan. Assalamualaikum and a very good morning to all the people in this room. Okay, nama saya Nur Hafizah. Saya bekerja dalam bidang sektor swasta. My work nature require me, sorry kalau saya mix language, okay. The nature of work, I have to work stay up until late. By late I mean more than 7 PM sometimes. So kalau nak kata I'm a super mom, highly unlikely, but I can claim that my husband is a super dad because this selalu involve with the kids punya activities and always encourage them. Dia manage the timing for the Zoom class, kids punya daily routine. Yes, so it's always him lah, the major player. I think in our household, my husband is more a super dad lah instead of me. That's all. Thank you. Okay, Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Puan Nur Hafizah binti Hassan. Patut dia tolak kat suami dia. Kan. Kejap lagi kita kena dengar cerita super dad ni, insyaAllah. Alright. Tapi kita nak bersama dulu dengan Al-Fadhil Ustaz Razi untuk memberikan rumusan berkenaan dengan 3 cerita yang kita dengar tadi. InsyaAllah. Tafadhal. Masykurah. Baik, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita baru dengar beberapa perkongsian yang kita akan dengar lagi. Daripada 3 cerita tadi, semua bagus. Yang mana tersebut dalam hadis Abu Hurairah, bila mana Nabi bagi tahu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kemudian Nabi SAW bagi tahu ni, kamathalil bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jada'a. Nabi bagi tahu kita ni ibu bapa, level kita ialah mencorakkan kain tadi. Kain yang putih tadi, kita nak anak kita jadi apa? Kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi A, tuan-tuan kena A. Kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi B, tuan-tuan kena jadi B.
Jadi ketika ini kita tengok rencah-rencahnya dan kita akan nak dengar lagi lah daripada parent-parent yang banyak lagi skill-skill dan rahsia yang akan dikupas lagi Azhar. Silakan. Wallahualam. Okey. Waktu kata saya super dad, actually saya tak terasa pun super dad. Itu semua rasa macam tanggungjawab je. Saya pernah cerita masalah saya, anak-anak saya dekat satu senior saya, senior tempat kerja. Bang, anak saya ni kalau ni menangis, dah stop, sini menangis, bila saya nak berehat ni? Saya cakap, Mel, kau relax Mel. Anak-anak ni, bukan masa kecil je, dah kahwin pun akan masalah gitu. Cuma masalah tu lain-lain je. How to handle. So kat situ saya pegang, whatever happen, follow the flow and put the limit. So saya sangat takut bila darjah 1 dah start nak kena membaca. Kena pandai membaca. And kat situ saya tak nampak macam mana ni. Saya bukan nak puji Mumtaz. Saya bukan nak puji Mumtaz. Tapi nampak kemajuan diorang kat dalam Mumtaz tu memang saya rasa sangat-sangat nampak. Ada benda, ada tulisan kat TV, diorang baca. Ataf dah pandai baca ke? Kat school kan. Lepas tu, nenek dia, okay, why not belikan ni, mikroskop. Mikroskop. Sebab diorang ni suka main dengan worm. Kat luar rumah kat pasu ada worm kecil-kecil tu. Bugs, lepas tu millipede yang berbau tu. So saya tak ada pilihan daripada diorang duduk rumah tak tahu, pergilah main tanah apa semua worm. So nanti ambil, tengok kat mikroskop, macam ni. So dia tengok benda tu. Saya duduk dengan diorang, cuma limitkan apa-apa supaya diorang tak push the boundary. Itu saja. Baik, saya tak nak lengahkan masa. Kita nak teruskan dengan share kita yang seterusnya untuk Hadith Open Mic ni yang dibawakan oleh Mumtaz Generation International Excellent Truth Wonder, the first Islamic Technology and Leadership Preschool in Malaysia. Kita nak teruskan dengan share kita Puan Nazarina binti Safar. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini memang sangat-sangat menarik minat saya sebab memang saya ni memang rasa sangat-sangat nak mempelajari apa yang hari ini yang dapat saya share dan untuk apply dalam keluarga saya. Saya dah baca buku Sebelum Mama Jadi Hijau ni. Wah, sangat menarik buku ni. Macam, kita ni sebenarnya mendidik anak ni cara ni kurang berkesan sebenarnya. Jadi, bila saya baca buku ni, wah, inilah cara yang paling terbaik sebenarnya. Macam mana nak jadi ibu bapa yang bagus. Sebab dia punya information yang disampaikan dalam buku ni sangat ringkas, mudah faham. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, especially yang baru dapat cahaya mata, so kalau tak tahu macam mana cara nak mendidik anak, so dapatkanlah buku ni. Buku yang saya maksudkan ni ialah buku Sebelum Mama Jadi Hijau. Saya adalah ibu yang bekerja, ibu kepada 5 orang anak. Yang mana saya memang on the 18 March tu terus dia company shutdown. Jadi saya pun terus mengambil langkah, saya buat baking part time. So dengan keadaan yang baking dari rumah dengan anak, so boleh bayangkanlah ibu-ibu yang kalau kita masak sekejap tu pun, kalau anak kerja-kerja kacau, ini ke pula baking, kalau macam time-time tengah nak dekor kek tu, anak datang, jauh-jauh macam tu lah, kita macam cakap dengan anak itu. Macam memang sangat macam nak cari rezeki, nak jaga anak, dan masa tu pula kelas Google online ni untuk anak-anak saya. Masa tu lah nak berebut-rebut nak share laptop, handphone. Sometimes tak semua kerja anak ni, yang kerja sekolah ni yang dia boleh buat sendiri, yang dia nak attention daripada kita. So macam husband saya pula dia bekerja, so saya saja di rumah. Bagi saya masa PKP yang pertama tu, saya rasa macam memang down, macam saya ni ibu yang tak boleh nak fair, tak boleh allocate masa untuk anak-anak saya walaupun saya berada di rumah. So saya train anak saya yang eldest, so yang form 1 dan darjah 6 tu, tolong saya sikit buat kerja di rumah. Contoh macam inilah masa yang terbaik untuk saya train anak-anak. Sebab sebelum ni saya jenis yang parents yang macam tak trust anak. Maksudnya
boleh ke dia ni buat kerja ni? Boleh ke? Jadi saya try macam nak jadi super mom lah konon. Semua kerja saya nak buat. So at the end saya penat. So saya pun terfikir, sebenarnya saya tak boleh lah nak jadi super mom sangat. Dan inilah masa untuk saya mengajar anak-anak saya yang dah besar ni cara diorang untuk membantu ibu bapa. Yes, diorang nanti bila besar diorang dah terbiasa. Dah tahu dah tanggungjawab juga sebenarnya untuk bantu ibu bapa tu. So itu saja yang saya boleh share untuk sekarang ni. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Puan Nazarina binti Safar. Baik, kita nak teruskan dulu dengan share kita yang seterusnya. Kita persilakan Puan Razalia binti Haji Abdul Razak. InsyaAllah, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum, terima kasih host. Saya Razalia. Saya cerita sedikit latar belakang lah. Saya seorang ibu kepada seorang anak, iaitu anak saya Sofia, anak perempuan, dan suami saya bernama Muhammad Azlan. Saya seorang penjawat awam di bahagian komunikasi korporat Jabatan Ketua Menteri, dan saya juga pelatih martial art Muay Thai. So anak saya memang bermuatai lah setiap hari. Manakala jika rutin semasa PKP pula, memang suami bekerja. Saya pun bekerja juga, tetapi saya bekerja di rumah, work from home. How saya balancekan pekerjaan saya dengan anak di rumah, saya kena fulfill dia punya keperluan dahulu. Di mana pagi solat breakfast, and saya akan menjalani program online school. Setelah selesai program online school tu, saya make sure kan dia ada space untuk dia bermain sebentar. Dalam space tu saya akan siapkan semua, get ready on my work pula. Sofia ini anaknya Masya Allah, dia sangat agresif, dan saya pernah mengalami satu pengalaman yang sangat mencabar bagi saya, di mana masa tu bulan hari kemerdekaan, bulan 8. So saya ada kekangan sedikit untuk menyediakan apa keperluan dia pada bulan itu, di mana Mamtas mengadakan hari career untuk kanak-kanak, apa dia nak jadi. Anak saya ni dia nak jadi polis. Saya macam okey, tapi saya ambil muda pada hari tersebut. Sofia jadi menteri lah. Kan menteri ada satu perutusan kat dalam TV tu kan. Dia diam. Lepas tu ayahnya pula, sebab mama tak sempat nak cari baju polis tu, so dia balik, dia murung, dia marah, dia menangis, dan dia menunjukkan sikap protes tu dalam masa 2 minggu. And one of the teacher ni cakap, Puan Razalia, Sofia lately ni dia selalu bergaduh dengan kawan. Saya cuba tanya dia di rumah, kenapa Sofia pukul kawan? Awak perempuan, awak kena behave, kan? Saya tak dapat catwalk, mama, saya nak jadi polis. So dia tak dapat apa yang dia nak. So selepas itu ada sambutan satu Malaysia ya Puan. Satu Malaysia. Saya rujuk pada teacher saya, jika ada sambutan, tak ada sambutan pun boleh tak Sofia pakai baju polis on that day. So alhamdulillah, Mamtas administration bagi kebenaran. Saya pun beli kain buat exactly macam polis punya uniform. And by the way, suami saya bekerja dengan beberapa juga dengan pihak polis. Mereka pinjamkan juga the pangkat, what is it called bang, yang atas tu, right? Tu, dengan whistle semua. Tapi semua itu dewasa punya lah, berat-berat lah dia punya pangkat tu kan. Dia suka. Masa tu saya rasa sebenarnya anak macam ni, walaupun benda tu kecil, kita cuba nak outar dia, tapi dia tetap juga so dia nak ke depan, so kita support dia. Baik, insyaAllah. Itu cerita daripada Puan Razalia. Kita nak teruskan dengan share kita yang terakhir. Kita persilakan Puan Suhaila binti Daud untuk berkongsi dengan kita. Falyatafadhal mashkura. Jadi saya bekerja di sebuah sekolah rendah dan saya mengajar tahun 6. Dari mula anak saya boleh bercakap dan boleh mula faham keadaan situasi yang ada dalam rumah tu, saya sudah terapkan sentiasa jujur dengan anak. Okay, contoh, dulu saya dengan suami saya bekerja di Sarawak dan baru beberapa tahun bertugas di Melaka. Jadi masa ayah dia nak balik ke Sarawak tu, dia menangis. Dia menangis. Saya tak tahu nak buat apa, so saya cakap, Mukhlis, Abi nak pergi kerja. Jadi kita duduk kat sini.
Jadi tak payah takut dia nak menangis ke, dia nak apa ke, kita tahan je lah telinga. Kita tahan je telinga. Jadi kita hadap aja, janji kita jujur dengan dia. Sebab saya percaya kejujuran tu yang akan mengikat hati anak dan hati kita. Bila dia dah masuk sekolah rendah, saya masih lagi masuk dalam kereta, tadi makan apa? Tapi yelah, saya pun cikgu, kadang-kadang saya nada tu memang agak kecikguan. Jadi saya tetapkan juga. Saya tanya, masa BM tadi cikgu buat apa? Sempat tak siap kerja? Dan dia akan cerita, tak sempat saya siapkan kerja cikgu tadi. Kenapa tak sempat? Mungkin saya expect, mungkin dia tak faham apa. Tak, saya bercakap dengan kawan saya. Saya tahu saya tak boleh marah. Kalau saya marah, saya akan rosakkan hubungan tu. Jadi saya tanya, saya cakap dengan dia, Umi cikgu, kalau murid Umi buat macam ni, Umi tak suka. Sebenarnya tak boleh macam tu. Cerita dulu kesan. Kenapa kalau buat macam ni, apa akan jadi? Dan bila jadi tak boleh buat macam tu ya. Jadi setakat ni saya mungkin akan teruskan untuk anak seterusnya lah, InsyaAllah. Jadi sekian saja perkongsian saya. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian. Baik, tajuk kita Super Mom, Super Dad ni, saya akan sarankan juga sebagai Super Kid. Kenapa Super Kid? Baik, kita tahu anak-anak dididik oleh ibu bapa dengan corak yang ditentukan oleh ibu bapa. Kat sini ada hadis tentang Nabi ajar kriteria. Apabila seseorang itu hendak menjadi imam, kriteria yang macam mana yang hendak dipilih. Sebagai contoh, hadis an Abi Mas'ud Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ah sawa'un fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fi sunnah sawa'un fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrah sawa'un fa aqdamuhum sinna. Apa maksud dia? Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Nabi ajar kriteria memilih imam. Bila orang tu nak jadi imam, yang pertama mestilah dia ni mahir baca Quran, li kitabillah. Satu. Jadi kalau hantar anak belajar agama, tu bagus. Satu. Yang kedua, kalaulah dalam ramai-ramai ni semuanya mahir baca Quran, kita nak pilih yang mana? Maka kat sini fa'alamuhum bisunnah. Siapa yang lebih banyak mengamalkan sunnah Nabi SAW? Maknanya orang yang mahir. Baik. Kalau fa in kana fi sunnah sawa'un, semua orang pun mahir, semua orang pun mengamalkan sunnah, fa aqdamuhum hijrah. Nabi suruh pilih orang yang berhijrah bersama Nabi SAW. Yang ketiga, fa in kanu fil hijrah sawa'un fa aqdamuhum sunnah. Dan bila mana semua yang pergi kat situ adalah orang yang berhijrah bersama dengan Nabi, maka tengok ciri yang keempat, orang yang banyak umurnya ataupun orang yang lebih tua. Maksudnya kat sini, kalau kita belajar ada ekstra, bukan sahaja satu penguasaan. Sebab saya difahamkan di Mumtaz ni bukan belajar English sahaja, bukan belajar ilmu-ilmu biasa, bahkan dia ajar robotik. Ini adalah satu kelebihan berbanding tempat-tempat yang lain. Yang kita perlu sebagai mak ayah ni, menyediakan anak-anak ini bukan sekadar kita sahaja super mom, super dad, kita nak juga anak-anak kita jadi super kid. Pertama sekali, tahniah sebab anda ada ilmu, ada keinginan untuk belajar macam mana nak besarkan anak-anak. Semua tahu emosi yang tak sihat untuk diri sendiri, impaknya akan beri kesan pada anak-anak. Itu saya tengok kat sini berdasarkan perkongsian anda semua, saya tahu, you all tahu impaknya. Impaknya maknanya bukan sekadar kita punya emosi dia rosak, emosi anak lagi rosak. Saya tak suka berjanji dengan anak. Saya khawatiri kalau saya berjanji dengan anak, saya tak boleh kotakan. Jadi sebab anak akan mirror kita. Sebab benda tu datangnya daripada kita juga. Kita kata kita nak belikan atau nak bawa dia pergi satu tempat. Contohlah, kita nak bawa dia pergi Legoland. So, bila saya tak jadi bawa tu, mereka bijak. Walaupun 3 tahun, 4 tahun pun. Bila dia cakap sebaliknya, ibu pun macam tu juga. Wow. Nampak tak? Mira. Ibu pun kata nak bawa kita pergi Legoland. Tapi ibu tak bawa pun kita pergi Legoland. Sebab, faham tak? Sebab kita pun dah tak kotakan janji kita. I try my best to fill up dia punya apa yang dia nak ikut kemampuan. Kalau kita tak mampu, kita
kita frankly je, kita beritahu. Anak akan jadi sangat faham. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Satu hari seorang ayah mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, okay? Wahai Umar, anak aku ni anak derhaka. Dia tak dengar cakap aku, tak guna lah. Maka Sayyidina Umar panggil anak tu. Bapa engkau cakap engkau ni anak derhaka. Betul ke? Kan? Wahai Sayyidina Umar, sebelum kau kata aku anak derhaka, aku nak tanya, apakah tugas seorang bapa? Maka Sayyidina Umar kata, bapa dia mesti bagi nama anak tu nama dengan baik. Nombor satu. Yang kedua, bapa tadi mesti pilih siapa ibu, bakal ibu ni. Mesti ibu yang baik. Dan bapa tadi mesti memastikan pembelajaran anak-anak tadi, pembelajaran Al-Quran. Maka anak tu tadi kata, ketiga-tiga ni bapa aku tak buat. Pertama, bapa aku ni kahwin dengan perempuan yang tidak baik, maka lahirlah aku. Yang kedua, namakan aku nama buruk, nama jualan. Jualan nama seekor kumbang hitam. Ada yang riwayat lain kata kelawar. Yang ketiga, bapa aku tak pernah ajar aku pun satu Quran ke apa ke, tak pernah pun kenal Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tak ada dalam kategori ni, maka kita adalah bapa ataupun ibu yang baik. Jadi alhamdulillah, sebagai khulasahnya, perkongsian yang sangat menarik. Dan bila nak sebut tentang parenting ni, dia tak akan habis. 10 tahun, 20 tahun lagi akan ada orang sebut pasal parenting. Semoga ibu bapa yang tahu peranan dia dan berkhidmat sebagai ibu dan ayah kerana Allah, maka Allah lah tempat penyelesaian segala masalah berkaitan dengan anak-anak. Anak degil ke, kita tersilap ajar dan sebagainya, untuk kita turn back dan sebagainya, kita ingat kita ada Allah. Jadi apa-apa hal pun, sebelum kita buat sesuatu, mintalah petunjuk daripadanya dengan cara yang diajarkan oleh agama. Saya berhenti setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz adalah kalimah dalam bahasa Arab yang bermaksud excellent. Dan anda adalah ibu bapa yang excellent dan pengusaha yang excellent, dan juga anak-anak yang excellent berada di tempat yang excellent. Alhamdulillah. Saya nak menulis buku ini dan saya nak membantu ibu bapa di luar sana supaya jangan terlalu emosi sangat dengan anak-anak. Impak dia sangat tak sihat. Sangat tak sihat.